بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا الله يا رب العالمين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ulama, para ustaz, para pendakwah, muslim-muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, ketika ini kita dapat mengikuti sedikit lagi kupasan berkaitan dengan munakahat ataupun perkahwinan di dalam Islam sebagai sambungan kupasan kita yang telah lalu. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita dalam kupasan yang terakhir menyentuh tentang penharaman lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan, meskipun perempuan tadi adalah tunannya sendiri. Jadi oleh kerana itu menjadi satu kewajipan kepada anak-anak muda Islam dan juga anak-anak gadis Islam supaya mengambil peringatan tentang pengharaman ini, supaya perkara ini tidak berlaku dalam hidup mereka, kerana apabila berlaku dia akan mengundang dosanya. Sedangkan kita inginkan satu pembinaan keluarga yang berkat, maka pembinaan keluarga yang berkat itu mesti bermula dengan kepatuhan kita kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita pergi kepada sedikit perbahasan tentang bahagian tubuh badan wanita yang boleh dilihat oleh lelaki-lelaki yang hendak meminang. Lelaki yang hendak meminang seorang wanita disunatkan melihat kepada wajah perempuan itu dan juga dua tapak tangan sebelum meminang. Meskipun perempuan terlibat tidak mengizinkan lelaki itu berbuat demikian, atau tidak menyedari lelaki itu melihat muka dan dua tapak tangan. Kerana syarak yang mengizinkan lelaki itu berbuat demikian. Maknanya berdasarkan lelaki berkenaan, dia boleh melihat perempuan berkenaan, tetapi melihat itu terbatas pada tempat-tempat yang dibenarkan oleh syarak. Dan melihat itu dikira satu bentuk keizinan daripada syarak, walaupun perempuan itu tak mengizinkan lelaki itu melihatnya. Ia merupakan satu cara untuk mengelakkan perempuan tersebut berhias lebih dahulu apabila menyedari ada lelaki yang berusaha meminang. Dan dengan itu tujuan sebenar lelaki tersebut melihat perempuan itu akan hilang. Jadi bila dia melihat pada muka dalam keadaan tidak bersolek dan di tempat dekat tangannya, dalam keadaan perempuan tadi belum bersolek, jadi di situ menimbulkan kepuasan pada hatinya, sama ada dia nak memilih perempuan itu terus menjadi isteri ataupun tidak. Lelaki terlibat juga boleh melihat perempuan itu buat kali kedua dan ketiga, jika dia merasakan perlu berbuat demikian untuk mendapatkan kepastian. Dengan itu dia tidak akan menyesal setelah berkahwin nanti. Ini jika dengan pandangan yang pertama tidak akan mencapai tujuan, tidak mencapai tujuan yang dikehendaki oleh lelaki berkenaan. Walau bagaimanapun, dia tidak boleh melihat ke kawasan-kawasan selain daripada wajah dan juga dua tapak tangan. Yang saya sebutkan tadi, walaupun syarak memberikan keizinan kepada lelaki tadi untuk melihat bakal isterinya, namun lelaki itu perlu faham, dia hanya dibenarkan untuk melihat pada kawasan-kawasan yang dibenarkan. Jadi maknanya kalau dia melihat lebih daripada itu, maka dia dikira telah melakukan satu benda yang haram dan dikira sebagai berdosa. Wanita yang diharuskan melihat lelaki yang hendak meminang, maka begitu juga wanita diharuskan melihat kepada lelaki yang hendak meminangnya. Kerana wanita mempunyai sesuatu yang menarik perhatian pada diri lelaki yang ingin meminang. Bagaimana lelaki juga mempunyai sesuatu yang perkara yang menarik perhatiannya yang terdapat pada diri wanita berkenaan. Jadi lelaki dan wanita sama-sama digalakkan melihat bakal suami, bakal isteri masing-masing, untuk memastikan perkahwinan akan datang menimbulkan kebahagiaan yang diharap-harapkan. Dalam hadis riwayat Muslim menerusi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, beliau berkata, "Kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa atahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-ansar, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anadharta ilaiha?" Qala la. Qala fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansar syai'an. Saya pernah berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang dan memberitahu pada baginda yang beliau berhasrat untuk berkahwin dengan seorang wanita Ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adakah anda melihat wanita itu terlebih dahulu?" Jawab lelaki itu, "Tidak."
Sabda Rasulullah SAW, pergilah dan lihatlah wanita itu kerana pada mata orang-orang Ansar ada sesuatu yang menarik. Ya. Jadi maknanya laki-laki ini beritahu pada Rasulullah dia nak meminang seorang perempuan dan perempuan itu dari kalangan Ansar, maka Rasulullah suruh dia tengok dulu. Dari riwayat mengatakan laki-laki itu adalah Al-Mughirah bin Syu'bah dan sebagainya. At-Tirmizi meriwayatkan Al-Mughirah bin Syu'bah pernah meminang seorang wanita. Nabi SAW bersabda kepadanya, "Unzur ilaiha fa'innahu ahra an yuqdama bainakuma." Lihatlah dahulu wanita itu, kerana sesungguhnya ia lebih memperkukuhkan kasih sayang antara anda berdua. Jadi merupakan satu galakan daripada Nabi supaya kita lihat dulu calon isteri yang bakal kita kahwini ni. Walau bagaimanapun sentuhan tidak diharuskan sama sekali berlaku antara perempuan yang nak dilihat itu dengan perempuan yang lelaki yang melihatnya. Bahkan sentuhan tidak termasuk dalam arti kata melihat yang dibenarkan di atas. Kerana tidak ada sebarang keperluan untuk menyentuh wanita terlibat. Jika lelaki yang hendak meminang tidak dapat melihat wanita itu, boleh menghantar seorang wanita lain untuk melihat dan memerhatikan wanita tersebut dan kemudian menceritakan tentang hal ehwal wanita itu kepada beliau. Meskipun dalam menceritakan tentang wanita tersebut kadang-kadang tidak sunyi daripada tokok tambah wanita yang dihantar untuk melihatnya itu. Pihak perempuan juga diharuskan menghantar orang lelaki bagi melihat lelaki yang hendak meminang, bagi mengetahui lebih lanjut tentang latar belakang lelaki tersebut. Jadi maknanya kalau kita tak dapat melihat sendiri, kita boleh hantar wakil. Maknanya orang lelaki tadi boleh hantar orang perempuan yang dipercayai, dan walaupun nafi kadang-kadang semasa menceritakan tentang seseorang wanita yang bakal dikahwin tadi, mungkin berlaku tokok tambah. Begitu juga dengan seorang perempuan, dia juga boleh menghantar seorang lelaki yang dipercayai untuk mendapatkan maklumat tentang bakal suaminya untuk menimbulkan kepuasan kepadanya. Kemudian seterusnya kita pergi kepada hukum akad nikah tanpa wali. Akad nikah tanpa wali ini hukum akad nikah tanpa wali. Akad nikah tanpa wali adalah tidak sah. Bahkan setiap majlis akad nikah mestilah mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil. Keperluan kepada wali sabit dengan firman Allah Ta'ala yang disebutkan sebelum ini, iaitu wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainakum bil ma'ruf dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir dzalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu lalu habis masa iddah mereka, maka janganlah kamu wahai wali-wali nikah menahan mereka daripada berkahwin semula dengan bekas suami mereka apabila mereka, yakni lelaki dan perempuan itu bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik yang dibenarkan oleh syarak. Ini disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 232. Ini merupakan keperluan kepada wali dan kepentingan kewujudan wali itu dalam sesuatu proses perkahwinan. Ayat di atas diturunkan kepada Ma'qil bin Yasar yang bersumpah tidak mahu mengahwinkan saudara perempuan dengan bekas suami yang menceraikan. Kes ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Sekiranya wanita boleh menikahkan diri sendiri, sudah tentu tidak ada makna teguran ke atas wali yang enggan mewalikan perkahwinan anak buahnya di dalam ayat yang kita sebutkan di atas. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Daraqutni menurut Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, la nikaha illa biwali wa shahidai 'adl fa in ankaha mas'udun alaihi fa nikahuha batil. Dia kata tidak sah perkahwinan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika dia menikahkannya juga dengan orang yang dibenci, nikahnya adalah batil. Ini maknanya salah satu penjelasannya menunjukkan bahawa wali itu penting dan seorang perempuan dia tidak boleh menikahkan diri sendiri. Perbahasan di dalam mazhab Hanafi ada mengatakan perempuan ini dia boleh menikahkan diri sendiri yang telah dewasa lah. Yang telah dewasa dan sebab itu bukan dibahaskan di dalam mazhab Syafi'i, itu perbahasan lain. Cuma berlaku kes jika dalam sesuatu perjalanan jauh, seseorang wanita tidak mempunyai wali masa itu. Jika menempuh satu perjalanan jauh dan pada masa itu tidak ada wali, kemudian urusan perkahwinan beliau diuruskan oleh seorang lelaki, hukum kahwinan tersebut adalah harus kerana termasuk dalam arti kata nikah at-tahkim. Dan pihak yang dilantik menjadi hakam boleh mengambil tempat hakim. Jadi kalau dalam satu pelayaran wali tak ada, perempuan tadi dia dah suka dengan seorang lelaki, maka dia boleh berkahwin dengan lelaki itu meskipun pada masa itu dia tidak mempunyai wali. Nikah ini disebut sebagai nikah tahkim. Jadi nikah seumpama ini dia jarang berlaku, tapi kita nak cerita dari segi hukumnya, kalau dia berlaku perkahwinan seperti hukumnya harus. Maknanya di sini tempat di mana tak ada wali, tempat tak ada wali. Adapun tempat lain tu dia ada wali.
Kemudian syarat-syarat wali dalam perkahwinan hendaklah wali itu beragama Islam, balik, berakal, bebas, lelaki dan juga merdeka. Kerana Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran Al-Karim, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengah yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Dan mereka mendirikan sembahyang dan memberikan zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Dalam surah Taubah ayat yang 71. Ini wali yang bersyarat. Orang bukan Islam tidak boleh menguruskan perkahwinan wanita terlibat kerana perbezaan agama dan ia tidak boleh menjadi wali pada orang-orang yang beriman. Begitu juga orang Islam tidak harus sama sekali menjadi wali kepada wanita bukan Islam. Jadi kalau walaupun anak itu dia, tapi dalam mazhab Syafi'i kata dia tidak boleh menjadi wali kepada anaknya sebab dia tidak beragama Islam. Jadi kalau anak dia nak kahwin, dia beragama Islam tadi, pewalian yang bertukar kepada wali hakimnya. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita pergi kepada perbincangan berkaitan dengan akad perkahwinan yang dijalankan oleh wali yang fasik. Seorang yang nak jadi wali dalam perkahwinan adalah seorang yang baik. Sebab kita nak menyaksikan satu amalan yang baik. Bernikah itu satu amalan yang baik. Maka sewajar ia diwalikan oleh seorang yang baik. Tetapi bagaimana pula kalau diwalikan oleh seorang yang fasik atau disebut dalam masyarakat Melayu sebagai wali fasik? Imam Ar-Rafi'i menjelaskan, kebanyakan ulama kemudian memfatwakan wali fasik boleh mewalikan pernikahan. Lebih-lebih lagi tokoh-tokoh ulama daripada Khurasan dan ia telah dipilih oleh Al-Imam Ar-Rawiyani. Imam An-Nawawi menyatakan Imam Al-Ghazali pernah ditanya tentang walian perkahwinan yang dilakukan oleh orang yang fasik. Beliau menjawab, jika kita tarik walian perkahwinan daripada orang fasik, sudah tentu walian tersebut akan berpindah kepada walian hakim. Dan hakim pula melakukan perkara yang kita hukumkan sebagai fasik. Imam Nawawi menyatakan apa yang ditegaskan oleh Imam Ghazali di atas adalah sesuatu yang baik dan sewajarnya diamalkan. Jadi bagi dia, wali fasik itu adalah satu benda yang sah. Walaupun kita kata pada dasarnya wali itu mesti tidak fasik. Bila tidak fasik, iaitu suatu proses, suatu perkahwinan itu berlangsung. Pada masa itu tak fasik. Tetapi ikut Imam Rafi'i dan juga ulasan daripada Ar-Rawiyani, Imam Nawawi dan juga Imam Al-Ghazali, wali fasik itu dikira sebagai sah. Namun begitu, bagi saya lah kita nasihatkan ikut yang asal dalam mazhab Syafi'i, wali itu semestinya tidak fasik pada masa akad perkahwinan itu berlangsung. Jadi wali itu masa itu tak pakai gelang emas, tak pakai rantai emas, dia tidak merokok dan sebagainya. Syarat-syarat wali. Syarat-syarat yang diambil kira pada wali adalah sama dengan syarat-syarat yang diambil kira pada saksi. Perkahwinan tidak sah kecuali setelah dihadiri oleh dua orang saksi yang beragama Islam. Mukallaf, merdeka, laki-laki, seorang yang adil, boleh mendengar dan melihat dengan baik, mengetahui bahasa yang digunakan oleh pengantin laki-laki dan perempuan dan juga hendaklah berada dalam keadaan sedar. Jangan pula mereka dalam tidak sedarnya. Hujahnya ialah hadis riwayat Ibn Hibban radhiyallahu anhu rahimahullah menerusi Aisyah radhiyallahu anha di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Jadi hadis ini merupakan hadis yang sahih. Rahsianya ialah sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini, untuk mengambil langkah berhati-hati dalam perkara yang membabitkan alat kelamin wanita, menjaga perkahwinan daripada bantahan oleh mana-mana pihak dan juga mengawal keturunan. Jadi tiga faktor dikemukakan oleh Syekh Ahmad Isa Ashur tentang kepentingan penjagaan syarat-syarat wali ini yang disebutkan tadi. Perkahwinan akan sah apabila dihadiri oleh empat orang manusia. Bagaimana kita sebutkan dan kita bahaskan sebelum ini, iaitu wali, suami dan kedua orang saksi. Wali dan suami harus diwakilkan pada orang lain. Nak menikah secara wakil, jadi wali itu boleh mewakilkan pada orang lain, suami pun harus diwakilkan pada orang lain. Baik, siapakah orang yang lebih utama menjadi wali dalam sesuatu perkahwinan? Orang paling utama menjadi wali ialah bapa, kerana orang lain bergantung kepadanya. Kemudian datuk ke atas, kerana dia berhak menjadi wali dan juga asabah. Dia didahulukan daripada kerabat, daripada pihak bapa sahaja. Kemudian saudara kandung seibu sebapa atau saudara sebapa
kemudian anak lelaki pada saudara lelaki ke bawah kerana mereka bergantung kepada bapa, kemudian bapa saudara kandung, seibu sebapa atau sebapa, kemudian anak lelaki-lakinya ke bawah, kemudian seluruh asabah. Susunan wali dalam perkahwinan sama dengan susunan orang dalam pewarisan kecuali pada datuk. Dia didahulukan daripada saudara lelaki. Berbeza dalam masalah pusaka. Anak lelaki juga dikecualikan kerana dia tidak berhak mengahwinkan, kerana kedudukannya sebagai anak meskipun dalam hak pewarisan dia adalah didahulukan. Alasan mengapa anak lelaki tidak punya hak walian dalam pernikahan kerana tidak ada sekutu di antara anak lelaki dengan ibu dalam nasab sehingga dia tidak perlu membela noda yang mencoreng keturunan. Jadi ini adalah merupakan sedikit tentang barisan para wali, iaitu wali nikah dalam sesuatu proses perkahwinan. Urutan yang disebutkan di atas tentang wali-wali nikah adalah urutan yang menentukan pernikahan dikeresah. Kerana itu tidak ada seorang pun boleh mengahwinkan seorang wanita selagi mana wali akrab yang lebih dekat wanita itu masih ada. Kerana ia melibatkan hak orang yang berhak menikmati asabah dan kedudukannya serupa dengan harta pewarisan. Jadi makna kalau orang katakan maknanya bab atuk, dia nak bab datuk, dia nak mewalikan satu perkahwinan kerana perempuan itu cucu sayangan pun tidak boleh selagi mana ayah kepada perempuan itu masih ada. Bagaimana pula dengan wali akrab berada lebih dari 2 marhalah? Wali ada tapi dia berada agak jauh, lebih dari 2 marhalah. Mana kalau kita dapatkan dia dengan kaedah moden hari ini dengan kenderaan terdapat buat balik, itu tidak ada masalah. Sekarang ini sukar untuk mendapatkan. Wali akrab yang berada lebih daripada 2 marhalah, iaitu lebih daripada 81 km daripada perempuan yang berada di bawah walian. Dan dalam masa yang sama tidak mempunyai wakil di negara tempat perempuan di bawah walian itu berada. Sultan di negara tersebut yang akan mengambil alih tugas mengahwinkan perempuan terlibat dan wali yang tidak akan berpindah pada wali seterusnya. Kerana wali yang berada lebih dari 2 marhalah itu merupakan wali yang sebenar. Dan hak untuk mengahwinkan orang yang berada di bawah waliannya adalah hak beliau. Apabila beliau gagal memenuhi haknya itu, maka sultan akan mengambil alih tempatnya. Jika jarak antara wali terlibat dengan perempuan yang berada di bawah walian tidak sampai 2 marhalah, sultan tidak boleh mengahwinkan perempuan terlibat melainkan dengan keizinan daripada wali akrab terlibat terlebih dahulu berdasarkan pendapat yang asah ataupun paling sahih di dalam mazhab Syafi'i. Hal ini kerana jarak tersebut merupakan jarak yang pendek dan perempuan terlibat boleh merujuk pada walinya dengan mudah supaya hadir dalam majlis perkahwinan beliau, atau walinya itu boleh melantik wakil yang mewakili pihak beliau dalam mengahwinkan perempuan terlibat. Walau bagaimanapun, jika wali yang berada dalam jarak yang kurang dari 2 marhalah itu tidak dapat hadir kerana bimbang berlaku sesuatu fitnah atau takutkan sesuatu, sultan boleh mengahwinkan perempuan terlibat meskipun tanpa keizinan kepada wali terlibat. Ini maknanya kalau dia tidak dapat hadir walaupun dia itu berada pada jarak kurang dari 2 marhalah, tapi sebab-sebabnya kukuh, iaitu dia tidak dapat hadir kerana sesuatu fitnah atau mentakutkan sesuatu, maka sultan boleh mengambil alih. Maknanya kita boleh menggunakan wali hakim dalam konteks sekarang. Selain itu, qadi boleh mengahwinkan perempuan terlibat ketika wali hilang. Kerana wali yang hilang tidak diketahui tempatnya dan juga tidak diketahui sama ada masih hidup atau telah meninggal. Wali seperti ini memang sukar untuk mengahwinkan perempuan yang berada di bawah waliannya. Kedudukannya sama juga dengan wali yang enggan mengahwinkan perempuan yang berada di bawah waliannya. Qadi boleh berpegang dengan dakwaan yang dibuat oleh perempuan yang hendak berkahwin itu yang walinya tidak ada. Beliau pula bersih daripada ikatan perkahwinan dan iddah. Kerana dalam persoalan akad, ia merujuk pada orang yang berhak ke atas. Walau bagaimanapun, disunatkan membawa saksi ketika memberikan keterangan tersebut. Maknanya, lelaki ini perempuan tadi dia mendakwa wali dia hilang. Maka perkahwinannya akan diwalikan oleh wali hakim lah. Tetapi sewaktu dia membawa keterangan, menyatakan wali, ayah dia tak ada, atuk dia tak ada misalnya, maka dia perlu membawa saksi bagi menyokong keterangan yang dia lakukan. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab-sebab, saya baca sedikit tentang sebab-sebab perwalian di dalam Islam. Sebab-sebab perwalian yang paling kuat ialah kerana kebapaan. Al-ubuwah dalam bahasa Arab dipanggil kebapaan. Kemudian kedatukan kerana sifat prihatin dan kasihan belas yang kebiasaan ditunjukkan oleh kedua-dua orang ini adalah sempurna kepada orang yang berada di bawah waliannya. Oleh kerana itu, bapa dan datuk boleh mengahwinkan anak gadis dengan mana-mana lelaki yang sekufu meskipun tanpa keizinan daripada anak gadis terlibat, tanpa mengira sama ada anak gadis itu masih kecil ataupun telah dewasa, dengan menggunakan mahar misil atau mahar mengikut mahar kakak atau mak saudara perempuan berkenaan. Kerana meraihkan maslahah yang dilihat oleh bapa atau datuk tersebut terhadap anak berkenaan. Konsep paksaan atau ijbar dikaitkan dengan dara
dan bukan dengan kecil, dan ia berbeza sama sekali dengan pandangan Abu Hanifah. Dalam mazhab Hanifah dia berbeza dalam hal ini. Jadi kita tengok ini disebut sebagai wali apa ni? Wali mujbir. Jadi wali mujbir ni kalau dia boleh mengahwinkan anak gadis di bawah jagaannya dengan seseorang lelaki yang sekufu, ya, walaupun anak gadis tadi tidak mengizinkan dia berbuat demikian. Dia boleh ya. Kemudian bagi anak gadis yang gila dan masih kecil, bapa dan datuk boleh mengahwinkan. Kerana gila bila digabungkan dengan kecil akan pasti memperkukuhkan lagi kuasa walian bapa dan juga datuk terhadap anak gadis terlibat. Dengan itu masalah mengahwinkannya akan tercapai. Itu bagi kalau perempuan itu tidak waras lah. Jadi dalam masyarakat Melayu kita tidak timbul kita nak berkahwin dengan seseorang perempuan yang kita katakan tidak waras. Saya sebutkan tadi ni. Bagi anak gadis yang telah akil balik, disunatkan memohon izin untuk mengahwinkannya bagi mengelakkan daripada bertembung dengan perbezaan pendapat dalam kalangan ulama yang mewajibkan. Jadi ada kata anak gadis ni dia perlu wajib minta izin. Cuma ada kata sunat minta izin. Kerana berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim menerusi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tusta'zanu fi nafsiha wa ismuha sumatuha. Janda lebih berhak terhadap dirinya berbanding dengan dirinya sendiri, manakala anak gadis hendaklah diminta keizinannya terlebih dahulu dan keizinannya berlaku dalam bentuk diam. Bagi janda yang bakal waras, mengahwinkannya adalah tidak harus kecuali setelah bagi janda yang berakal waras, mengahwinkannya adalah tidak harus kecuali setelah meminta keizinan daripadanya selepas pada balik, dan keizinannya berlaku dalam bentuk percakapan berdasarkan sabda Rasulullah SAW di atas. Percakapan tidak akan berlaku kecuali setelah balik. Setelah balik berdasarkan ijma' ulama. Yang dimaksudkan dengan janda ialah perempuan yang hilang dara dengan sebab persetubuhan yang halal, persetubuhan syubhah atau perzinaan. Sebaliknya jika dara hilang dengan sebab jatuh, memasukkan jari ke dalam alat kelamin, ketajaman haid atau anak dara tua dan dia sendiri tidak berkahwin, berdasarkan pada pendapat yang sahih masih dikira sebagai anak dara. Ini juga satu perkara yang jarang disentuh dalam masyarakat Melayu, tapi disentuh dalam mazhab Syafi'i. Jika disetubuhi secara paksa, sedang tidur atau gila, maka berdasarkan pada pendapat yang asah paling sah dikira sebagai janda. Dia dikira sebagai janda. Ada juga dalam kalangan ulama berpendapat masih dikira sebagai anak dara. Jika seseorang perempuan dilahir dalam keadaan tidak ada dara, hukum dikira sebagai anak dara. Ini soal dara tak ada dara lah dalam mengambil kira status seorang perempuan itu janda ataupun dara, sedikit perbahasan di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian seterusnya tuan-tuan kita pergi sedikit kepada sebab-sebab pengharaman perkahwinan selama-lamanya. Sebab-sebab pengharaman perkahwinan buat selama-lamanya melibatkan 3 sebab. 3 sebab iaitu pertama hubungan kerabat, yang kedua penyusuan dan juga persemenuaan atau kekeluargaan. Pertama hubungan kerabat. Pengharaman perkahwinan dengan sebab ini melibatkan 7 orang, iaitu disebut dalam firman Allah Ta'ala, Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Diharamkan kepada kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang berikut: ibu ke ibu kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, saudara-saudara bapa kamu, saudara-saudara ibu kamu, dan anak-anak saudara kamu yang lelaki dan anak-anak saudara kamu yang perempuan. Dalam surah An-Nisa ayat 23. Anak-anak perempuan bapa saudara, baik daripada sebelah bapa maupun daripada sebelah ibu, atau sepupu perempuan, baik yang dekat maupun yang jauh, berkahwin dengannya tidak haram. Kalau sepupu tak apa, hukum besar. Kemudian bahkan berkahwin anak sepupu pun tidak mengapa. Sebab kita perhatikan dalam sejarah, Rasulullah SAW mempunyai anak yang bernama Fatimah radhiyallahu anha yang telah berkahwin dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Ali itu siapa? Sayyidina Ali itu adalah sepupu Rasulullah SAW. Jadi Fatimah itu anak sepupu kepada Ali. Jadi menunjukkan bahawa maknanya bapa berkahwin dengan anak sepupu tadi adalah dikira sebagai sah, merujuk kepada perkahwinan yang berlaku antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan Fatimah radhiyallahu anha, yang mana Fatimah itu adalah merupakan anak sepupu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang kedua, penyusuan. Orang yang diharamkan berkahwin dengannya kerana faktor ini melibatkan 2 orang, iaitu ibu yang menyusukan dan saudara perempuan sepersusuan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala. Saya ulang balik. Ada 2 jenis haram kerana penyusuan, iaitu berkahwin dengan ibu yang menyusu dan saudara perempuan sepersusuan. Kalau menyusu sama-sama kita tu, saudara perempuan, maka tak boleh kahwin dengan dia. Berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ah. Dan ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu
dan saudara-saudara susuan kamu. Saudara perempuan susuan je lah, atau lelaki-lelaki lah. Dalam surah An-Nisa ayat 23. Setiap wanita yang haram dikahwini dengan sebab keturunan adalah haram dikahwini dengan sebab penyusuan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, menurut Aisyah radhiyallahu anha, yahrumu min ar-radha'ah ma yahrumu min al-wiladah. Haram berkahwin dengan sebab penyusuan sebagaimana haram dengan sebab keturunan. Muslimin yang sunat rahmat Allah sekalian, seterusnya kita pergi kepada yang ketiga, iaitu persemendaan atau kekeluargaan. Orang yang diharamkan dengan sebab ini ada 4 orang. Iaitu pertama, ibu isteri, mertua. Dengan sebab akad nikah yang dilakukan dengan anak perempuan, sama ada yang melibatkan keturunan atau penyusuan. Ibu mertua tak boleh kahwin. Berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ah wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hudurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u baina al-ukhtayn illa ma qad salaf. Inna Allah kana ghafurar rahim. Dan ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu, dan saudara-saudara susuan kamu, dan ibu-ibu isteri kamu, dan anak-anak tiri yang dalam pemeliharaan kamu, dari isteri-isteri yang kamu telah campuri. Tapi kalau kamu belum campuri mereka, yakni isteri kamu itu, dan kamu telah menceraikan mereka, maka tiadalah salah kamu berkahwin dengan anak tiri tersebut. Dan haram juga kamu berkahwin dengannya, yakni bukan isteri anak-anak kamu sendiri, yang berasal berbenih kamu. Dan diharamkan kamu menghimpunkan 2 beradik sekaligus untuk menjadi isteri-isteri kamu, kecuali yang telah berlaku pada masa yang telah lalu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dalam surah Nisa ayat 23. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita pergi kepada anak perempuan isteri. Anak perempuan isteri sama ada yang melibatkan keturunan atau penyusuan. Begitu juga dengan cucu perempuan daripada anak lelaki-lakinya dengan syarat ibunya telah menyetubuhi. Sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat di atas, maka mereka ini tak bolehlah dikahwin. Ungkapan apabila bapa sudah mencampuri ibunya bermaksud menyetubuhinya, kerana perkataan tersebut merupakan istilah kebiasaan. Sedangkan ungkapan rabibah atau anak tiri ialah anak perempuan isteri dengan suami lain, meskipun tidak berada dalam pemeliharaannya. Sebutan pemeliharaan sudah biasa disebutkan. Ketiga, isteri bapa. Begitu juga dengan isteri datuk, baik daripada pihak bapa ataupun ibu, dan sama ada yang melibatkan keturunan maupun yang melibatkan penyusuan. Jadi ini adalah orang-orang yang diharamkan. Kemudian yang keempat, isteri anak lelaki. Begitu juga isteri cucu lelaki daripada anak lelaki dan seterusnya ke bawah, baik daripada sudut keturunan maupun daripada sudut persusuan, maka mereka ini tidak boleh dikahwini. Baik, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya kita pergi sedikit lagi kepada wanita yang diharamkan berkahwin dengannya dalam bentuk dikumpulkan sekaligus. Maknanya tak boleh kahwin dengan sebab kita kumpul sekaligus. Seorang lelaki diharamkan mengumpulkan dalam perkahwinannya di antara seorang perempuan dengan saudaranya, sama ada melibatkan saudara perempuan seketurunan atau sepersusuan. Maknanya keturunan, misalnya kita dikahwin dengan mak saudara, campur dengan anak saudara dalam satu masa, itu tak boleh. Berdasarkan firman Allah Ta'ala surah Nisa ayat 23 yang telah kita bacakan sebentar. Iaitu ayat apa? Firman Allah Ta'ala, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَأَهْلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Ini ayatnya. Dan di mana dalam ayat ini di antara menyebut dan diharamkan kamu menghimpunkan kedua beradik sekaligus untuk menjadi isteri-isteri kamu. Ini tak boleh. Begitu juga diharamkan mengumpulkan di antara seorang perempuan dengan ibu saudara, setelah bapa maupun sebelah ibu. Kerana berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, menurut Aisyah radhiyallahu anha, la yujma'u baina al-mar'ati wa ammatiha wala baina al-mar'ati wa khalatiha. Perempuan dan ibu saudara sebelah bapa tidak boleh dikumpulkan sekaligus dalam perkahwinan seorang lelaki, begitu juga dengan perempuan dengan ibu saudara sebelah ibunya. Begitu juga mengumpulkan dari seorang perempuan dengan anak saudara perempuan daripada saudara lelaki dan juga cucu perempuan daripada anak saudara lelaki adalah diharamkan. Sebagaimana mengumpulkan dari seorang wanita dengan anak saudara perempuan daripada saudara perempuannya dan cucu perempuan daripada anak-anak saudara perempuannya, sama ada yang keturunan maupun yang sepersusuan. Pasal apa dilarang mengumpulkan mereka-mereka ini? Rahsia larangan yang mengumpulkan
Larangan mengumpulkan di antara seseorang perempuan dengan emak saudara atau anak saudara adalah kerana ia boleh menyebabkan terputus hubungan silaturahim dan hubungan kekeluargaan. Penentu mengenai orang yang diharamkan menghubungi adalah setiap dua orang perempuan. Kalau diumpamakan yang satu itu lelaki, tidak halal menghubungi perempuan yang satu lagi kerana wujud hubungan kerabat. Itu salah satu di antara alasan dikemukakan Syekh Ahmad Isa Ashur, salah seorang di antara ulama mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian seterusnya tuan-tuan kita pergi sikit kepada kecacatan berkaitan dengan dunia perkahwinan. Kecacatan yang berlaku dalam perkahwinan yang melayakkan perkahwinan itu difasahkan. Jadi kita dah mula nak masuk bab fasah. Tapi kita nak tengok kecacatan itu sendiri. Orang perempuan boleh dipasahkan atau dibatalkan perkahwinan dengan sebab 5 perkara. Iaitu dengan sebab gila, ingat balik tuan-tuan. Maknanya kalau lelaki itu dia tak nak pada perempuan itu, dia nak minta mahkamah pasahkan perkahwinannya, maka dia boleh berbuat demikian dengan sebab-sebab yang akan dinyatakan. Apa dia? Yang pertama, gila. Mengidap penyakit kusta, sopat, lubang kemaluan tertutup daging dan lubang kemaluan terhalang oleh tulang. Maka kalau lelaki juga boleh dipasahkan perkahwinannya dengan sebab 5 perkara juga, iaitu kena sebab gila, maknanya suami itu gila, mengidap penyakit kusta, sopat, alat kelamin tidak ada kerana putus, dan penyakit mati pucuk. Jadi kalau hamil itu mengidap mati pucuk, maka bolehlah isteri tadi kalau dia tak suka pada suami, dia boleh menutup pasah. Cuma di sana dia ada prosedur-prosedur yang perlu diikutilah. Misalkan kata kalau suami tadi dia nak minta dipasahkan perkahwinannya dengan sebab permasalahan lubang kemaluan tertutup daging dan lubang kemaluan tertutup tulang, itu biasanya dia akan dinasihatkan mengadakan pembedahan. Maknanya kalau selepas melakukan pembedahan tadi berjaya, itu selesailah. Maka begitu kat lelaki tadi, kalau dia mati pucuk, misalnya kata isteri tadi kalau boleh sabar, berilah peluang kepada suami tadi untuk berubat terlebih dahulu, dan apabila dia berubat, dia dapati dia berjaya, maka tidak wajarlah dia minta pasah. Tapi kalau dia nak minta pasah, inilah sebab yang dibenarkan. Sebab dibenarkan. Ini kerana tujuan perkahwinan bukan untuk masa tertentu sahaja, sebaliknya untuk masa yang berterusan. Maksudnya yang sebesar ialah membolehkan berseronok-seronok di antara suami isteri. Ada di antara kecacatan di atas yang menghalang berlaku persetubuhan, seperti tidak ada alat kelamin kerana putus, dan juga mati pucuk bagi lelaki, dan tertutup lubang alat kelamin, dan juga terhalang lubang alat kelamin oleh tulang pada wanita. Antaranya ada yang menimbulkan keadaan kurang selesa pada jiwa meskipun boleh berseronok-seronok dengan sempurna, seperti gila, kusta dan juga sabar. Ini sebab tu dibenarkan untuk kita bentuk pasah ni, sebab walaupun kita kata boleh berseronok, tapi dia tidak menenangkan jiwa bila ada penyakit gila, kusta dan sepak. Dengan itu, ia memberi ruang untuk pasangan suami isteri membuat pilihan, sama ada untuk meneruskan perkahwinan atau mempasahkan sahaja. Ini kerana jika terus dikekalkan rumah tangga seperti itu, sudah tentu ia akan menyumbang kepada kemudaratan yang berterusan, sedangkan dalam Islam tidak ada kemudaratan yang tidak boleh memudaratkan orang lain, atau disebut dalam hadis Ibnu Majah, la darara wa la dirar. Harusan melakukan fasah dalam perkahwinan yang melibatkan penyakit-penyakit di atas sabit berdasarkan kepada hadis riwayat Al-Bukhari secara ta'liq menerusnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan, wafir minal majzum kama tafir minal asad, dan larilah daripada penyakit kusta sebagaimana anda lari daripada singa. Ini kerana akad nikah merupakan akad pertukaran dan boleh dipasahkan. Ia boleh dipasahkan dengan sebab kecacatan yang memberi kesan kepada tujuan utama berjual beli. Tentang penyakit gila, tidak ada beza di antara gila sepenuh masa dengan gila tidak sepenuh masa, atau yang datang sekejap-sekejap, dan sama ada yang boleh dirawat maupun yang tidak boleh dirawat. Jadi makna tuan-tuan, bagi yang orang yang mengidap penyakit gila tadi, suami atau isteri, dia tak kira gila sepenuh masa ke, gila separuh masa ke, dia memberi ruang kepada yang terlibat memohon pasah di mahkamah ini. Kesimpulan, berhubung dengan kecacatan yang membolehkan dipasahkan perkahwinan, ada 7, iaitu 3 melibatkan suami dan isteri, iaitu gila, kusta dan juga sopat. 2 melibatkan suami sahaja, iaitu alat kelamin terputus dan mati pucuk, dan 2 melibatkan isteri sahaja, iaitu lubang alat kelamin tertutup dan lubang alat kelamin terhalang oleh tulang. Kemudian seterusnya, Allah ini berkaitan dengan kecacatan. Kita terus pergi kepada meletakkan mahar. Meletakkan mahar ini satu perkara biasalah dalam kahwinan kita, dalam masyarakat kita, kita melihat mereka meletakkan mahar. Jadi meletakkan mahar ini dianggap satu tuntutan di dalam Islam. Istilah mahar dan sodak dalam bahasa Arab mempunyai satu makna sahaja. Jadi kalau kita baca kitab-kitab Jawi, kitab Arabnya, kadang-kadang disebut dengan istilah mahar, kadang-kadang disebut istilah sodak. Kedua-duanya mempunyai makna yang satu, sama saja. Ia merujuk pada nama bagi harta yang wajib diserahkan kepada wanita oleh pihak lelaki dengan sebab berkahwinan atau persetubuhan. Ia mempunyai banyak nama, iaitu sodak, nihlah, faridah, dan juga faridah dan juga ajr. Asas persyaratannya,
Terdapat di dalam Alkitab dan Al-Sunnah. Dalam kitab ialah firman Allah Ta'ala. Wa atun nisa'a saduqatihinna nihla. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kawin mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka dengan suka hati memberi kepada kamu sebahagian daripada mas kahwinnya, maka makanlah, yakni gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat lagi baik kesudahan. Dan surah An-Nisa ayat yang keempat. Ini jelas menunjukkan ayat ini menjadi dasar kepada kewajipan menyerahkan mahar kepada isteri. Dalam As-Sunnah pula ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari menurut Sa'd bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Faltamis walau khataman min hadid. Rasulullah menyatakan faltamis walau khataman min hadid. Carilah meskipun satu cincin besi untuk diberikan sebagai mahkawin. Jadi kalau Rasulullah SAW menyuruh seseorang lelaki mencari bahan untuk jadi mahkawin, walaupun bentuk cincin besi, maka ini satu gesaan yang sangat besar di dalam Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda pada seorang lelaki yang hanya mempunyai hafalan Al-Quran sahaja untuk dijadikan mas kahwin dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, menurut Sa'd bin Sa'ad, waqad zawwajtukaha bima ma'aka min al-Quran. Aku kahwinkan engkau dengan bermas kahwinkan Al-Quran yang diajar oleh anda kepada isteri anda. Jadi maknanya Al-Quran itu boleh dijadikan mas kahwin di mana suami kena ajar bahagian yang di mas kahwin tadi kepada isterinya. Kena ajar. Itu maknanya bolehlah Al-Quran itu dijadikan sebagai mas kahwin. Dengan itu dipahami perkahwinan tidak diharuskan dilakukan melainkan setelah ditetapkan terlebih dahulu mas kahwin. Atau disebut mahar musammah, tetapkan dulu sebagai mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda tidak pernah mengadakan akad nikah melainkan setelah ditetapkan mas kahwin terlebih dahulu. Penetapan mas kahwin dapat membendung perbalahan yang mungkin berlaku di kemudian hari antara suami dengan isteri dan keluarga kedua-dua belah pihak. Jadi pentingnya penetapan mas kahwinnya sebab itu menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, mas kahwin bukan hukum dalam Islam. Bukan hukum perkahwinan dalam Islam. Firman Allah Ta'ala, لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المفتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi mut'ah, yakni pemberian sagu hati pada mereka yang diceraikan itu. Iaitu suami yang senang hendaklah memberi sagu hati itu menurut ukuran kemampuan, dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuan. Sebagai pemberian sagu hati menurut yang patut, lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang yang mahu berbuat kebaikan. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 236. Ayat di atas membuktikan akad perkahwinan tetap sah meskipun tidak ditetapkan mas kahwin. Yang tidak disebutkan mas kahwin disebut. Misalnya seorang perempuan yang sudah balik dan berakal waras, baik janda maupun anak dara berkata, "Kawinkanlah saya tanpa mahar," atau dengan tidak perlu membayar mahar kepada saya. Lalu walinya mengahwinkan beliau. Maka pada waktu itu hukum kahwinan itu adalah sah. Sebab dia bukan hukum, hukum adalah sah. Mahar sebenarnya adalah milik isteri. Jika beliau rela tidak ditentukan mahar, tidak perlu ditentukan mahar pada masa itu. Maknanya kalau dia rela tak payah mahar, tak apalah. Tapi dalam ini kita bincang segi hukum, tapi dalam realiti kehidupan kita kena kiralah tetap pemberian mahar tadi. Berhubung dengan mahar misir atau disebut mahar sebanding, wajib diserahkan kepada isteri dengan sebab 3 perkara. Mana mahar yang tidak ditetapkan dalam majlis peminangan ke atau majlis perkahwinan. Iaitu pertama apabila ia ditetapkan oleh pihak hakim. Ia ditetapkan oleh pihak hakim ketika suami enggan menyerahkan mahar kepada isteri atau ketika suami dan isteri berbeza pendapat tentang kadar mahar yang disetujui. Maknanya ditetapkan oleh pihak hakim ketika suami. Maknanya suami tak nak beri mahar. Mungkin dia berbalas sebelum tu, maka hakim boleh menetapkan jumlah berapa. Atau ketika suami dan isteri berbeza pendapat tentang kadar. Maka pada masa itu ditetapkan oleh pihak hakim. Yang kedua, apabila dipersetujui secara bersama oleh suami dan isteri. Jadi suami kena serah dan isteri sudah begitu. Yang ketiga, berlaku persetubuhan ke atas isteri sebelum hakim menetapkan mahar. Dan sebelum suami dan isteri menyetujui jumlah tertentu mahar. Maknanya disetubuh dulu. Dah kahwin disetubuh tapi mahar tak belajar. Mahar misal yang diambil kira ialah pada hari akad nikah dilangsungkan. Jika salah seorang daripada suami atau isteri meninggal sebelum ditetapkan mahar dan sebelum berlaku persetubuhan, maka wajib membayar mahar misal berdasarkan hadis Buruk binti Washik yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang telah berkahwin tanpa mahar dan suaminya meninggal sebelum ditetapkan mahar tersebut. Rasulullah SAW menghukumkan isterinya berhak menerima mahar dan juga harta berserta.
Maha Misih, Maha Misih ialah maha berdasarkan kepada kadar yang ditetapkan kepada wanita yang mempunyai hubungan yang setaraf dan dekat wanita yang hendak dikahwini dan diterima dengan senang hati oleh wanita itu seperti saudara perempuan. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini kita bahas tentang bab mahar. Jadi itulah sedikitnya kupasan kita daripada tentang apa ni? Tentang keperluan untuk kita melihat calon isteri, calon suami kepada penetapan perkahwinan. Penetapan mahar dalam sesuatu proses perkahwinan. Jadi ini satu bentuk perbahasan dan kupasan yang dibincangkan dalam mazhab Syafi'i. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Okey, kata aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya-Allah kita akan bertemu dalam siri seterusnya.